Sambungan Sains Komputer Tingkatan 5, Bab 1 Pengkomputeran. Hari ini kita akan lihat kepada topik 1.2 Seni Bina Komputer dengan subtopik 1.23 Perbezaan antara pemproses linear dan dengan pemproses semasa. Tajuk ini boleh dilihat dalam buku teks muka surat 27. Seperti yang kita tahu, CPU memainkan peranan yang penting untuk melaksanakan sesuatu tugasan seperti memproses data dan juga memproses arahan-arahan yang diterima daripada pengguna. Oleh itu, arahan-arahan dan juga data yang diterima itu perlu dilaksanakan dengan lebih pantas dengan kadar kelajuan yang tinggi. Jadi kemampuan CPU ini adalah amat penting. Jadi kita akan lihat selepas ini terdapat dua jenis pemproses, iaitu pemproses linear dan juga pemproses semasa. Kita tengok dahulu pemproses linear. Pemproses linear ini juga dikenali sebagai pemprosesan bersiri, di mana pemproses ini akan memproses data dan juga arahan secara berjujukan. Maksud berjujukan yang dekat sini adalah CPU akan memproses data dan arahan mengikut kitaran mesin yang kita belajar sebelum ni, iaitu capai, nyakut dan juga laksana, dan langkah ini akan diulangi sehingga data dan arahan selesai diproses. Proses linear hanya sesuai untuk melaksanakan arahan yang ringkas. Andaikan setiap fasa diberikan nilai masa pemprosesan yang sama, dengan itu bagi menyelesaikan 3 arahan tersebut, jumlah masa yang diperlukan ialah 9. Seperti contoh di bawah ini, kita tengok. Yang hijau yang pertama ni merupakan arah yang pertama. Yang biru yang kedua merupakan arahan yang kedua. Dan lagi satu warna adalah merupakan arahan yang ketiga. Macam mana pemprosesan linear ini dilaksanakan? Kita tengok pada kitaran yang pertama, arahan yang pertama akan dilaksanakan. Apabila arahan yang pertama dilaksanakan, sudah selesai 3 kitaran mesin tu, barulah dia akan melaksanakan arahan yang kedua. Selepas itu, apabila arahan yang kedua dilaksanakan mengikut kitaran mesin, sudah selesai, barulah dia akan laksanakan arahan yang ketiga. Kemudian dia akan melalui proses yang sama, kitaran mesin sehingga selesai, barulah dia akan tamat. Ini sama juga kalau berlaku sekiranya ada lebih daripada 3 arahan. Jadi setiap arahan ni akan diselesaikan dahulu, yang mana dahulu akan diselesaikan dahulu, kemudian barulah masuk kepada arahan yang berikutnya sehinggalah tamat. Seterusnya kita akan melihat kepada pemprosesan semasa. Manakala pemprosesan semasa, ia adalah dikenali dengan pemprosesan tidak linear ataupun pemprosesan selari. Pemprosesan ini boleh dikonfigurasikan bagi melakukan pelbagai tugasan dalam satu masa. Kita panggil sebagai multitasking. Pemproses iaitu CPU semasa mampu melaksanakan beberapa arahan secara serentak dengan menggunakan teknik talian pipe ataupun pipelining. Teknik ini digunakan sebagai salah satu kaedah untuk mempertingkatkan prestasi pemproses semasa. Teknik ini membenarkan pemprosesan arahan-arahan secara bertindih ataupun kita panggil sebagai overlapping. Kita lihat pada rajah ini, macam mana arahan yang tadi yang sebelum ini dilaksanakan secara pemprosesan semasa. Kita tengok pada arahan yang pertama yang berwarna hijau ni, akan dilaksanakan. Kemudian apabila masuk kepada saat yang kedua, milisaat yang kedua, arahan kedua akan dilaksanakan secara serentak dengan arahan yang pertama. Kemudian pada arahan yang ketiga akan dilaksanakan secara serentak dengan arahan yang kedua. Ini kita panggil sebagai overlapping. Secara bertindih, arahan-arahan itu akan dilaksanakan secara serentak. Oleh itu kita dah dikatakan dia melakukan pelbagai tugas dalam satu masa yang kita panggil sebagai multitasking. Berdasarkan kepada maklumat
maklumat yang telah kita tengok sebentar tadi berkaitan dengan pemproses linear dan juga pemproses semasa, dapat kita lihat perbezaan pelaksanaan arahan di antara kedua-dua pemproses tersebut. Okey, slide ini menunjukkan secara ringkas dua ciri perbandingan pelaksanaan arahan antara pemproses linear dengan pemproses semasa. Okey, kita lihat yang pertama, pemproses linear dia kurang efektif dalam memproses data dan arahan yang panjang dan juga kompleks. Okey, sebab ia hanya boleh melakukan satu tugas pada satu masa. Okey, jadi pemproses ini adalah lebih perlahan, sebab kalau kita tengok pada rajah ini, ia akan mengambil masa sehingga 9 milisaat untuk menyelesaikan 3 arahan yang diberikan. Okey, manakala pemproses semasa, proses ni lebih efektif bagi melaksanakan arahan yang panjang dan juga kompleks. Okey, ia efektif kerana arahan-arahan dibagikan kepada beberapa bahagian dan dilaksanakan secara berasingan. Dengan itu, pemproses boleh melakukan pelbagai tugas dengan cepat pada satu masa berbanding dengan pemprosesan linear tadi. Okey, kita tengok pada rajah ini pula. Okey, dia akan menyelesaikan 3 arahan dalam masa lebih kurang 5 milisaat. Okey, kenapa 5 milisaat? Sebab arahan-arahan tadi dia tak sama macam pemprosesan linear. Okey, pemprosesan linear tadi satu arahan selesai baru dilaksanakan arahan yang kedua, dan selesai arahan kedua baru dilaksanakan arahan yang ketiga. Manakala pemproses masa, okey, dia akan ada buat overlapping multitasking. Okey, jadi bila ada multitasking ni, okey, arahan-arahan itu secara bertindih dilaksanakan secara serentak. Okey, sebab itulah masa yang diambil itu lebih kurang 5 milisaat untuk melaksanakan 3 arahan. Okey, jadi pemprosesan semasa ni banyak digunakan pada CPU yang pada masa kini lah. Okey, dia banyak digunakan dalam komputer-komputer yang lebih advance seperti superkomputer dan komputer-komputer yang lain.